بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين فصل أقل الحيض يوم وليلة وغالبه 6 أو 7 وأكثره 15 يوما بلياليها أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما وغالبه 24 يوما أو 23 يوما ولا حد لأكثره أقل النفاس مجة وغالبه 40 يوما وأكثره 60 يوما. Baik, fasal yang terakhir dalam bab At-Taharah itu fasal berkaitan dengan haid. Fasal yang berkaitan dengan haid. Jadi di sini disebut beberapa dawabit. Artinya dobit-dobit yang perlu kita tahu. Dan dobit-dobit ni sangat penting, lebih-lebih lagi dalam masalah mustahadah. Lebih-lebih lagi dalam perkara mustahadah. Baik. Jadi dalam bab haid ni ana akan bagi beberapa dobit, kemudian kita akan lalu daripada kitab ni. Dan dobit-dobit itu ada juga dalam, iaitu apa yang tertulis dalam kitab ni. Yang ni dawabit fiqhiyah fi babil haid. Ni antara satu bab yang susah lah dalam kitab fiqh. Antara bab yang susah adalah kitabul haid. Sehingga disebut sendiri oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia sebut ini daripada min awisil abwab, kerana daripada bab yang susah-susah. Karena itulah sebahagian ulama dia mengeluarkan kitab haid, dia buat satu kitab tunggal, kitab haid sahaja. Sedangkan kitab terkumpul dalamnya bab-bab yang banyak. Jadi dia keluarkan bab haid, buat satu kitab. Di antara bab yang susah juga babul faraid. Jadi ada ulama yang keluarkan bab faraid, dia buat satu kitab khusus membicarakan bab faraid sahaja. Antara yang susah juga adalah babul haid. Baik. Jadi ada akan sebut dulu ad-dawabit al-fiqhiyah fi babil haid. Dia ada beberapa dawabit, lebih kurang 15, tapi ana akan bagi sebahagian sahaja. Ana akan bagi sebahagian dawabit berkenaan dengan babul haid. Dia ada 15, cuma ana akan sebutkan dalam 8 ataupun 9. Adapun dawabit yang berkaitan dengan mustahadah dan berkaitan dengan nifas, ana tak sebut lagi. Itu mungkin di masa akan datang. Dan bab ni, walaupun dia bab yang khusus bagi perempuan, tidak ada pada orang lelaki-lelaki, tapi perlu juga orang lelaki ni tahu. Dan kebanyakan kalau kita tengok daurah-daurah di Malaysia, yang membincangkan bab ni adalah lelaki. Jadi insya-Allah lepas ni mungkin muslimat-muslimat sini boleh pula kot buat daurah kat Malaysia kan. Jadi kena faham babul haid. Disebut oleh ulama, Allah Subhanahu wa taala ibtalan nisa bil haid.
wa batalar rijal bimasailil haid. Allah Subhanahu wa taala dia bala uji perempuan dengan haid dan dia uji laki-laki dengan masalah-masalah haid. Atau masalah yang banyak sehingga kan dalam kitab Majmu' dalam satu jilid membicarakan bab haid sahaja. Satu jilid dalam kitab Majmu' membicarakan babul haid. Baik. Jadi orang perempuan ni dia ada waktu dia suci, dia ada waktu dia bersih. Ada waktu suci, ada waktu dia waktu kotor. Maknanya turun darah. Ada waktu bersih, ada waktu disebut juga kita sebut waktu kotor. Kama qala syair, seperti kata seorang penyair, ayyamud dunya kanisaiha tathuru taratan wa tahidu. Kata apa ni, hari-hari dunia ni seperti mana perempuan-perempuan di dalam dunia ni. Ada waktu dia bersih, ada waktu dia kotor. Maknanya ada hari-hari yang jamilah, ada ayyam jamilah, ada ayyam ghair jamilah, ada waktu gembira dan ada waktu yang menyedihkan. Baik. Dhabit yang pertama, ad-damul khariju minal farji imma damul haid awin nifas atau istihadah. Dia nampak ah? Simak dia nampak? Saja Abu bagi belah ni sikit. Bagi muslimat nampak. Okey, ni bab berkaitan dengan perempuan. Baik, yang pertama, dhabit yang pertama, ad-damul khariju minal farji imma damul haidi awin nifas aw al-istihadah. Darah yang keluar daripada faraj, yakni faraj perempuan, sama ada darah haid, darah nifas dan darah istihadah. Tiga ni sahaja. Ketiga-tiganya darah. Jadi ada tiga nama darah yang keluar daripada faraj perempuan: haid, nifas dan istihadah. Cuma sekarang macam mana kita nak bezakan darah tersebut darah haid, dan darah tersebut darah nifas, dan darah tersebut darah istihadah? Sebab ketiga-tiganya darah. Di situlah perlunya kita mengaji babul haid, dan kita kena mengaji ciri-ciri dan sifat-sifat dia, dan waktu dia keluar, dan tempoh masa dia. Semua tu untuk kita kenal darah yang keluar tu haid, nifas ataupun istihadah. Jadi ni dhabit yang pertama, ad-damul khariju minal farji imma damul haidi awin nifas wal istihadah. Yang kedua, aqallul haidi yaumun wa lailah wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aktharuhu khamsata asyara yauman bilayaliha. Baik. Dhabit yang kedua, aqallul haidi yaumun wa lailah wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aktharuhu khamsata asyara yauman. Sekurang-kurang haid, sekurang-kurang tempoh haid, 1 hari 1 malam. Kebiasaannya 6 hari ataupun 7 hari. Dan sebanyak-banyak haid adalah 15 hari. Jadi darah yang kita nak hukumkan sebagai haid, mestilah dia mencukupi sehari semalam, iaitu ukuran
sehari semalam, iaitu 24 jam. Mesti ada 24 jam. Kalau darah yang keluar tak sampai tempoh masa 24 jam, maka darah tu kita tak hukumkan sebagai haid. Sebab tak cukup sekurang-kurang haid. Sebab sekurang-kurang haid mesti 1 hari. Jadi katalah perempuan ni seorang perempuan keluar darah dalam masa 4 hari. Hari pertama, hari Isnin 5 jam. Hari kedua 5 jam. Hari ketiga 5 jam. Hari keempat 3 jam. 5 jam. Afwan. Hari Isnin 5 jam, hari Selasa 5 jam, Rabu 5 jam, hari Khamis 5 jam. Total 20 jam. Total 20 jam. Adakah kita akan hukumkan darah-darah yang keluar dalam masa 4 hari ini sebagai haid ataupun tidak? Tak. Sebab tak cukup aqallu haid. Aqallul haid yaumun wa lailah. Contoh hari pertama keluar 5 jam. Ini secara ringkas. Contoh hari pertama keluar 5 jam. Jadi bila dah keluar tu, maka perempuan bila dia nampak darah, maka dia akan hukumkan diri dia sebagai haid. Lepas tu 5 jam berhenti. Masukkan kapah, tengok-tengok bersih. Tidak ada kesan darah. Perlu mandi tak? Perlu mandi tak? Tak perlu mandi. Sebab apa tak perlu mandi? Sebab belum cukup 24 jam. Belum lagi darah tu dikira haid. Maka dia solat seperti biasa. Kalau masuk waktu, tak perlu dia mandi. Baik. Kemudian hari Selasa keluar pula 5 jam. Bila nampak darah, maka kita hukumkan perempuan tu haid. Jadi dia kira. Orang perempuan ni selaknya dia ada satu buku khas, buat catatan untuk kira haid dia. Baik, hari Selasa 5 jam. Jadi selepas 5 jam darah berhenti. Darah berhenti, dia masuk kapah, cek-cek, bersih. Jadi adakah dikira haid lagi? Perlu mandi tak? Tak perlu mandi lagi. Sebab belum cukup sekurang-kurang haid. Boleh faham? Kemudian hari ketiga pun sama juga. Maka kalau ada solat dia tinggalkan tadi, maka dia perlukan ganti. Tapi tak syarat dengan segera. Baik. Hari Rabu 5 jam. Lepas tu berhenti juga. Hari Khamis pun 5 jam. Pun berhenti juga. Lepas tu tak ada darah dah. Maka tidak berlaku haid pada orang ni. Sebab tidak berlaku sekurang-kurang haid. 24 jam ni sama ada secara berterusan, ittisal, ataupun secara terputus-putus. 24 jam, contohnya hari Isnin sampai hari Selasa. Daripada 9 pagi hari Isnin sampai 9 pagi hari Selasa. 24 jam ada darah. Maksud ada darah tu bukan maksudnya dia keluar sentiasa. Maksudnya bila seorang perempuan tu masukkan kapah dalam kemaluan dia, masih ada lagi warna darah, itu masih dikira ada darah. Itu dikira sebagai ittisal. Jadi daripada 9 pagi hari Isnin sampai 9 pagi hari Selasa, ada darah, masuk kapah ada darah. Maka itu 24 jam secara ittisal. Adapun secara terputus-putus, macam ni. Dia keluar hari ni 5 jam, lepas tu berhenti. Cek-cek, bersih. Lepas tu esok keluar pula. Cek-cek, bersih. Lepas 5 jam. Hari Rabu keluar pula 5 jam. Hari Khamis 5 jam. Lepas tu hari Jumaat 5 jam. Jadi 25 jam. Waktu ni cukup 24 jam, tapi bukan ma'al ittisal. Dia tidak berhubung. Jadi hari-hari semua ni daripada hari Isnin sampai Jumaat ni, waktu ni kita akan hukumkan sebagai haid. Kita akan hukumkan sebagai haid. Ni celah-celah yang tak ada darah ni, selepas 5 jam nak pergi ke 5 jam yang kedua,
5 jam yang kedua, selepas 5 jam yang kedua nak pergi ke 5 jam yang ketiga, celah-celah tu pun haid juga. Yani an-naqa' al-mutakhallil baina dima'il haid haidun. Itu akan datang dia punya dhabit lagi. Boleh Ni yang pertama. Yang kedua. Jadi aqallul haid yaumun wa lailah wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Kebiasaannya 6 atau 7 hari. Dan kebanyakan haid 15 hari 15 malam. Itu kebanyakan haid. Tidak ada lebih daripada 15 hari. Kalau kita tanya orang perempuan, haid kebiasaannya berapa hari? Saya biasa haid 20 hari. Itu nampak sangat dia tak mengaji bab haid. Sebab haid paling banyak 15 hari je. Tidak lebih daripada tu. Kalau lebih daripada tu, maka di situ perempuan tu berlaku padanya istihadah. Berlaku istihadah. Itu satu bab yang panjang. Jadi sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Dia keluar darah sebanyak 17 hari. Daripada hari pertama direct sampailah hari ke 17. Maka sekurang-kurang sebanyak-banyak haid berapa? 15 hari 15 malam. Adakah haid dia 15 hari 15 malam 2 hari itu istihadah? Tidak. Ada tafsilan dia, ada huraian dia. Tu mungkin kita tak sebutkan lagi di sini. Baik, tu yang kedua. Topik yang ketiga, aqallut tuhri bainal haidataini khamsata asyara yauman wa ghalibuhu salasatun wa ishruna yauman atau arba'atun wa ishruna yauman wala hadda li aksarihi. Kita cuba habiskan bab haid ni sebelum maghrib. Topik yang ketiga, sekurang-kurang suci antara 2 haid 15 hari 15 yauman, 15 hari. Sekurang-kurang suci antara 2 haid mesti 15 hari. Kebiasaannya kebersihan suci antara 2 haid 23 hari ataupun 24 hari. Wala hadda li aksarihi, dan tidak ada had bagi sebanyak-banyak suci. Baik, yang ni macam mana surah dia? Okey. Contohnya seorang perempuan ni keluar darah pada bulan 1 hari bulan sampai 10 hari bulan. 1 hari bulan sampai 10 hari bulan. Lepas tu berhenti darah. Berhenti darah sampailah masuk bulan 2, masuk bulan 1 balik keluar darah. Masuk bulan 2, 1 hari bulan keluar darah selama 10 hari. Baik, soal. Antara tempoh akhir haid bulan 1 dan awal haid bulan 2 berapa hari? Kam? 20 hari. Ada 20 hari. Sekarang ni boleh tak kita hukumkan darah yang keluar pada bulan kedua ni, bulan 2 ni sebagai haid? Boleh, sebab dah berlaku sekurang-kurang haid, iaitu sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang suci antara 2 haid mesti 15 hari.
Mesti ada 15 hari. Katalah masalah lain, belum sampai bulan 2, masih lagi dalam bulan 1, satu sampai 10 keluar darah. Lepas tu berhenti. 10, 11, 12, 13, 14 sampai 25 hari bulan. Silap. Sampai 24 hari bulan. Sampai 24 hari bulan keluar semula darah. Boleh tak kita hukumkan darah pada 24 hari bulan 1 ni sebagai haid? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Tak cukup sekurang-kurang suci. Dia mesti ada sekurang-kurang suci. Jadi darah yang keluar pada 24 hari bulan ni kita tak hukumkan lagi sebagai haid. Sebab tidak ada aqallu tuhri. Sebab kaedah dia aqallu tuhri bainal haidatain, antara haid yang pertama dan haid yang kedua, tengah-tengah tu mesti ada 15. Kalau tidak ada 15, kita tak boleh nak hukumkan yang kedua tu sebagai haid. Boleh. Jadi aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauman. Ghalibnya 23 hari. Ini bagi yang orang yang sebab kebiasaan sekurang-kurang haid, kebiasaan haid 6 atau 7 hari. Jadi suci dia kalau dalam sebulan tu kebiasaannya perempuan dalam sebulan ada sekali datang darah. Jadi kalau kebiasaan haid dia 7 hari, maka suci dia 23 hari. Kalau kebiasaan haid dia 6 hari, suci dia 24 hari. Baik. Bulan 1 datang haid, bulan 10 1 hari bulan baru datang haid pula. Baru datang darah pula. Kita hukumkan darah haid. Sebab dah 15 hari, berapa bulan dah di pertengahan ni. Boleh jadi setiap setahun sekali je haid. Boleh jadi. Sebab wala hadda li aksarihi. Tidak ada had bagi sebanyak-banyak suci. Boleh jadi haid setahun sekali. Tahun depan baru datang pula haid sekali lagi. Ataupun 2 kali. Tahun depan baru datang. Ini tidak ada had bagi sebanyak-banyak suci. Robek yang keempat, tuhayyadul mar'atu bi ru'yatid dam fi waqtin yahtamilu al-haid. Tuhayyadul mar'atu bi ru'yatid dam fi waqtin yahtamilu al-haid. Maksudnya kita akan hukumkan seorang perempuan tu haid. Tuhayyadul mar'atu dengan semata-mata dia melihat darah. Dia nampak darah keluar, maka hukum awal kita akan hukumkan perempuan tu haid. Dan perempuan tu sendiri kalau keluar darah, turun darah, dia tak tahu dah sampai dak darah ni sehari semalam. Sampai dak darah ni kadar masa 24 jam. Dia belum tahu lagi. Tapi nampak darah, hukum awal dia akan hukumkan sebagai haid. Dia faham kan?
Contohnya, petang ni nampak darah. Pukul 6 nampak darah. Kita tak tahu lagi. Tuan badan tak tahu lagi darah ni akan berterusan sampai masa 24 jam ataupun tidak. Tapi hukum awal dia akan hukumkan darah tu sebagai darah haid. Hukum awal, hukum pertama. Nanti ada hukum kedua. Sama ada betul tak darah tu darah haid ataupun tidak. Tapi untuk permulaan, yang zahir bila darah keluar, kita akan hukumkan sebagai darah haid. Tuhayyadul mar'atu bi ru'yatid dam. Dengan sebab melihat darah. Tapi fi waqtin yahtamilu haid. Pada waktu yang ada ihtimal haid. Baik. Waktu yang ada ihtimal kedatangan haid. Dia ada dua. Yang pertama bagi orang yang tidak pernah datang haid lagi. Dan yang kedua orang yang dah pernah datang, yang pernah datang haid. Baik, yang pertama perempuan yang tidak pernah kedatangan haid, waktu ihtimal dia datang haid umur berapa tahun? 9 tahun. Jadi perempuan yang sampai umur 9 tahun, bila nampak darah, dia akan hukumkan darah tu sebagai darah haid. Hukum awal dia akan hukumkan darah tu sebagai darah haid. Boleh jadi darah tu tak sampai 24 jam. Tapi untuk permulaan dia akan hukum dulu sebagai darah haid. Macam tadi, Isnin 5 jam. Perempuan ni dah sampai umur 9 tahun. Bila sampai umur 9 tahun, waktu tu waktu ada ihtimal dia datang haid. Waktu imkan dia datang haid. Jadi dia akan hukumkan darah ni darah haid. Tengok-tengok berhenti lepas 5 jam. Baik, bila berhenti 5 jam, dia hukumkan darah tadi darah haid tak? Tak dah. Itu hukum kedua. Esok, tapi selagi mana dalam tempoh masa 15 hari, dia akan kumpulkan setiap jam darah yang keluar tu. Kalau hasil perkumpulan darah-darah tadi dalam masa 15 hari, cukup 24 jam, maka darah tu semua darah haid. 10 jam. Bila dia nampak hari pertama ni, hari kedua ni keluar darah, dia akan hukumkan lagi sebagai haid. Tapi tadi dah ada 5 jam, yang ni dia pegang dah. Dia dah catatan, dah catat 5 jam. Kemudian hari kedua keluar 10 jam. Bila keluar 10 jam, awal pertama kali keluar ni, hari kedua ni, awal-awal dia keluar tu dia akan hukumkan sebagai haid. Tuhayyadul mar'atu bi ru'yatid dam. Nampak darah, dia akan hukumkan sebagai haid. Lepas tu, lepas 10 jam berhenti. Cukup dah 24 jam? Tak cukup 24 jam. Jadi dia tak hukumkan. Hukum yang kedua, dia kata tu bukan haid. Sebab tak cukup 24 jam. Tapi dia akan lihat dalam masa 15 hari tu. Dia akan tunggu dalam masa 15 hari. Hari Rabu 10 jam. Lepas tu berhenti terus. 10 jam berhenti, lepas tu berhenti terus. Jadi haid dia semua ni 3 hari. Ni yang hukum betul dia. Hukum akhir tu. Yang tadi tu tak cukup lagi. Tapi permulaan memang kita akan hukumkan sebagai haid. Lepas tu berhenti, kita kata tu bukan haid lah. Sebab sekurang-kurang haid sehari semalam. Nampak dia pergi ke dobek tadi pula. Dia ada berkait dobek-dobek ni. Okey. Adapun waktu ihtimal haid bagi orang yang dah ada, yang dah pernah datang haid, waktu ihtimal bagi orang yang pernah datang haid, iaitu mestilah datang, iaitu darah tu keluar selepas 15 hari. Contohnya bulan 1, 5 hari bulan sampai 20 hari bulan. Tepat-tepat 15 hari. Bulan 1 dia punya haid dia 15 hari. Kemudian kita kata kaedah tuhayyadul mar'atu bi ru'yatid dam. Tapi kita sebut apa? Nak tuhayyadul mar'atu tu fi waqtin yahtamilul haid. Yang ada ihtimal haid. Jadi katalah bulan 2 1 hari bulan keluar darah.
ini waktu ihtimal haid ke tidak? Bukan waktu ihtimal haid. Sebab apa? Waktu ihtimal haid mestilah tengah-tengah ni ada 15 hari. Tidak ada, kena ada aqallu tuhri. Adapun sini keluar 1 hari bulan, 20 ke 1 sampai 15 hari tak? Tak sampai 15. Yang ni maknanya ini bukannya waktun yahtamilul haid. Maka waktu tu la tuhayyadul mar'ah bi ru'yatid dam. Jadi ada kait sikitlah, tuhayyadul mar'atu bi ru'yatid dam pada waktu tersebut. Fi waqtin yahtamilul haid. Adapun waktu yang la yahtamilul haid, maka kita tak hukumkan sebagai haid. Boleh? Dia mesti ada 15 tengah-tengah ni. Yang kelima, tathurul mar'atu minal haidi bin qita'id dami ba'da bulughi aqallihi. Tadi kita nak hukumkan perempuan tu haid dengan nampak darah. Tapi dengan nampak darah pun pada waktu yang ada ihtimal haid. Kita kata orang perempuan yang bukan muqtadah, orang yang belum pernah datang haid lagi, waktu ihtimal haid dia pada umur 9 tahun. Adapun perempuan yang muqtadah, iaitu perempuan yang pernah datang haid, waktu ihtimal haid selepas berlalunya sekurang-kurang suci. Selepas berlalunya sekurang-kurang suci. Adapun yang kelima ni berkenaan dengan suci perempuan daripada haid. Tathurul mar'atu minal haidi bin qita'id dami ba'da bulughi aqallihi. Kita akan hukumkan perempuan itu suci daripada haid dengan sebab terputusnya darah, tapi selepas sampainya sekurang-kurang haid. Kam aqallul haid? Yaum wa lailah. Sekurang-kurang haid 1 hari 1 malam. Jadi kalau perempuan tu keluar darah hari Isnin 9 pagi, berhenti hari Selasa 10 pagi. Apabila berhenti je darah pada 10 pagi ni, kita akan hukumkan perempuan tu suci. Sebab apa? Sebab terputusnya darah. Dan dah berlalu sekurang-kurang haid, iaitu 1 hari 1 malam. Ini dah lebih dah sejam. Ini 25 jam. Jadi kita kata perempuan ni, kamu dah suci. Maka hukum kamu hukum suci. Masuk waktu solat, kena mandi. Lepas tu solat. Kalau bulan Ramadan, wajib puasa. Dan suami boleh menyetubuhi dia. Okey. Adapun kalau darah berhenti sebelum sampai sekurang-kurang haid, contohnya darah berhenti pukul 8 pagi. Berapa jam? 23 jam. Adakah kita nak kata perempuan ni suci? Perempuan ni suci ke? Tak suci. Perempuan ni memang suci. Tak suci pula. Dia tak ada haid pun. Tak sampai ke 24 jam. Faham tak? Kita tak hukumkan darah ni sebagai darah haid. Sebab belum cukup 24 jam. Baru 23 jam. Jadi dia kena tunggu dalam masa 15 hari tu. Ada tak lagi darah keluar? Boleh faham? Jadi kita nak kata suci perempuan tu daripada haid dengan terputusnya darah, dengan sebab terputusnya darah selepas sampai 1 hari 1 malam. Selepas sampainya darah tu 1 hari 1 malam.
Kalau masalah ni, darah tu tak sampai lagi sehari semalam, maknanya perempuan tu tak haid pun. Bila perempuan tu tak haid, maka kita tak adalah kata hukum dia jadi suci. Sebab haid pun tak berlaku. Memang sebelum ni suci. Sebab kalau kita kata dia suci, dia kena mandi. Sekarang ni 23 jam, tak sampai lagi 24 jam, maka dia kena mandi tak? Dia tak perlu mandi. Dia faham? Kesian kat muslimat, asyik tu kena mandi je. Nampak darah sikit, mandi. Dah sejuk. Itu yang kelima. Faham tak topik ni? Topik yang keenam, an-naqa'u al-mutakhallilu baina dima'il haidhi haidun. An-naqa' al-mutakhallil baina dima'il haidhi haidun. Surah dia macam mana? Surah dia macam tadi juga. Isnin 10 jam. Selasa 2 jam. Rabu 5 jam. Khamis 17. Jumaat 4 jam. Dipanggil sebagai haid terputus-putus. Datang haid, lepas tu putus darah. Lepas tu datang pula haid, lepas tu putus darah, lepas tu datang pula haid. Disebut sebagai haid terputus-putus. Jadi katalah perempuan ni datang darah 10 jam hari Isnin. 10 jam hari Isnin. Lepas tu berhenti selepas 10 jam. Darah tu kita hukumkan darah haid ke tak? Belum lagi. Sebab aqallul haid yaumun wa lailah. Dobit dia. Kemudian hari kedua, hari Selasa, keluar darah selama 2 jam. Keluar darah selama 2 jam. Itu anak tak sebutlah pukul berapa dan sebagainya, tak tafsir macam tu. Cukup macam ni, kita nak faham dobit-dobit tu secara ringkas. Selasa 2 jam keluar darah. Lepas tu berhenti. Haid ke tak? Belum lagi. Sebab belum 24 jam. Aqallul haid yaumun wa lailah. Hari ketiga, hari Rabu 5 jam. Baru 17 jam. Hari Khamis 3 jam. Baru 20 jam. Sampai hari Jumaat keluar 4 jam. Lepas tu berhenti. Cukup dah 24 jam? Cukup 24 jam. Maka barulah kita hukumkan yang belakang-belakang tadi semuanya haid. Soal, adakah haid pada hari keluar darah ni saja? Bagaimana celah-celah ni? Adakah celah-celah yang tak ada darah ni kita hukumkan sebagai suci? Ni sinilah berkaitan dengan dobit ni. Celah-celah yang tak ada darah ni, maknanya perempuan tu bila keluar 10 jam, lepas tu dia masukkan darah, dia masukkan kapas dalam faraj dia tengok tidak ada kesan darah. Waktu tu disebut sebagai naqa'. Disebut sebagai naqa'. Lepas tu esok 2 jam keluar darah. Lepas tu dia cek pula, tengok tidak tak ada lagi kesan darah. Itu disebut sebagai naqa'. Jadi ini yang disebut sebagai naqa' al-mutakhallil. Naqa' yang berada di celah-celah antara darah-darah. Apa hukum dia? An-naqa' al-mutakhallil baina dima'il haid haidun. Suci yang ada di celah-celah darah haid ni pun haid juga.
Atas pendapat yang muktamad. Atas pendapat yang muktamad, suci yang ada di celah-celah haid itu adalah haid. Atas pendapat yang muktamad, dikenali dengan qaul as-sahab. Satu lagi qaulul laqat, iaitu nakak yang berada di tengah-tengah itu suci. Itu qaulul laqat, bukan pendapat muktamad. Pendapat muktamad qaulul sahab. Suci yang ada di celah-celah darah haid ini semuanya haid. Jadi kalau ada solat yang berlaku di celah-celah tersebut ataupun puasa, maka tidak sah solat dan puasa tersebut. Jadi perlu diqada puasa tersebut dan solat tidak perlu diqada. Boleh ya? Faham? Dobit yang keenam. Kemudian yang ketujuh, mungkin yang terakhir, bismillah. Baik, ni dobit yang ketujuh. Idza jawaza ad-dam aksara al-haid fa innal mar'ata mustahadatun ikhtalata haiduha bituhriha. Ini dobit, maksud dobit yang terakhir. Idza jawaza ad-dam aksara al-haid, apabila darah melebihi sebanyak-banyak haid. Kam aksarul haid? 15 yauman, 15 hari 15 malam. Jadi bila darah itu melebihi sebanyak-banyak haid, fa innal mar'ata mustahadatun, maka perempuan mustahadah. Ikhtalata haiduha bituhriha, berlaku percampuran waktu haid dia dan waktu suci dia. Maknanya ada darah, ada masa, ada hari yang keluar darah, tapi sebenarnya hari itu suci. Ada hari yang keluar darah, tapi sebenarnya hari itu suci. Contoh, perempuan keluar darah sebanyak 20 hari. Sebanyak-banyak haid berapa? 15 hari 15 malam. Keluar darah 20 hari. Adakah darah haid sebanyak 20 hari? Tak ada. Jadi berapa dia punya haid dia dan berapa hari suci dia? Berapa hari haid dia dan berapa hari suci dia? Okey. Pada masalah ni lah perempuan tu perlu ini turaddu ila suwaril mustahadah as-sab. Dalam masalah ni perempuan ni kita kata
turaddu ila turaddu ila suwari al mustahadah as-sab. Maka kita kena bentangkan masalah perempuan ni dalam 7 masalah perempuan istihadah. Pada 7 masalah perempuan yang kena istihadah. Jadi ada 7 rupa masalah kita akan sebutkan, tapi kita tak bincangkan. Hanya sebut ada 7 rupa masalah mustahadah. Yang pertama, mubtada'ah mumayyizah. Yang kedua, mubtada'ah ghair mumayyizah. Yang ketiga, mu'tadah mumayyizah. Yang keempat, mu'tadah ghair mumayyizah. Yang kelima, mutahayyirah zakirah lil qadri nasiyah lil waqt. Yang keenam, mutahayyirah zakirah lil waqt nasiyah lil qadri. Dan yang ketujuh, mutahayyirah mutlaqah. Baik, ini 7 rupa masalah mutahayyirah. Mutahayyirah afwan. Apa ni? Mustahadah. Yang pertama, mubtada'ah mumayyizah. Yang kedua, mubtada'ah ghairu mumayyizah. Yang ketiga, mu'tadah mumayyizah. Yang keempat, mu'tadah ghairu mumayyizah. Yang kelima, mutahayyirah dzakirah lil qadri nasiyah lil waqt. Yang keenam, mutahayyirah dzakirah lil waqt nasiyah lil qadr. Dan yang ketujuh, mutahayyirah mutlaqah, iaitu mutahayyirah yang nasiyah lil qadri wal waqt. Baik. Jadi mubtada'ah mumayyizah iaitu orang perempuan yang baru pertama kali datang haid. Dia tidak pernah ada haid pun sebelum ni. Pertama kali datang haid, dan kali pertama datang haid dia melebihi 15 hari 15 malam. Maka dia ada 2 keadaan. Sama ada dia dapat membezakan sifat-sifat darah, sama ada dia dapat membezakan sifat-sifat darah dia, ataupun dia tidak dapat, sama ada dapat bezakan sifat darah ataupun tidak. Yang dapat membezakan sifat darah dinamakan mumayyizah. Dan yang tidak dapat membezakan sifat darah dinamakan ghairu mumayyizah. Begitu juga masuk ghairu mumayyizah orang yang hilang syarat tamyiz. Dia tamyiz nanti ada syarat dia. Yang hilang syarat tamyiz pun masuk dalam ghairu mumayyizah. Yang ketiga, mu'tadah. Mu'tadah perempuan yang pernah kedatangan haid. Maknanya dia ada adat dia sebelum ni. Tiba-tiba datang kali ini darah dia lebih 15 hari 15 malam. Lebih 15 hari 15 malam. Maka dia ada 2 keadaan. Sama ada dia dapat bezakan sifat darah ataupun tidak dapat bezakan sifat darah.
Jadi kalau dia dapat bezakan, dia mu'tadah mumayyizah, dan kalau tidak dapat membezakan ataupun hilang syarat tamyiz, dia masuk mu'tadah ghairu mumayyizah. Semua tu satu-satu tu ada perbahasan dia dan ada hukumnya. Dan yang keempat mutahayyirah. Inilah antara yang payah tiga-tiga ni. Iaitu mutahayyirah, orang perempuan yang kebingungan, kehairanan. Dia yang pertama, yang kelima, dia ingat kadar dia berapa hari. Dia kata haid dia 10 hari, tapi saya tak ingat mula bila. Awal bulan ke, tengah bulan ke, ataupun akhir bulan. Dia ingat zakirah lil qadri, nasiyah lil waqt. Yang keenam terbalik, iaitu mutahayyirah zakirah lil waqt. Dia ingat waktu bila dia punya haid tu, di pertengahan bulan ataupun akhir bulan ataupun awal bulan, tapi dia lupa kadar dia berapa hari. Dan yang ketujuh, ini yang paling bermasalah sekali, iaitu dia lupa kadar dan waktu. Sebab kalau kita nak jawab masalah haid ni, sebenarnya jawapan bagi permasalahan haid ada kat perempuan tu sendiri. Sebab tu kita yang ditanya, kita akan tanya balik. Dengan pertanyaan tu kita akan dapat jawapan. Dengan pertanyaan tu kita dapat jawapan. Nak jawapan tu ada, dia kena bagi dulu sifat dia macam mana, hari dia apa, sebelum ni dan sebagainya, barulah kita boleh bagi jawapan. Adapun yang ketujuh ni, tanya dia berapa hari dah haid dia, dia tak ingat. Hari haid tak ingat berapa hari. Bila mai haid pun tak ingat juga. Semua tak ingat. Ini masuk hak 7. Mutahayyirah mutlaqah. Boleh berlaku, jangan ingat tak boleh berlaku. Biasanya kemungkinan ada perempuan yang jenis tak fikirkan masalah agama dia. Jadi dia hidup dia ada darah, tak ada darah, dia buat tak tahu. Memang dia jenis tak semayang dah. Lepas tu sampai satu masa dia bertaubat. Sampai satu masa dia bertaubat daripada kesalahan-kesalahan yang lalu. Jadi waktu tu dia dah tak ingat dah haid dia berapa hari, bila haid dia mai. Sebab sebelum ni dia tak pernah fikir pun masalah tu. Boleh berlaku. Waktu tu ada hukum dia. Ada hukum dia. Jadi ni antara 7 masalah mustahadah. Dan ada dobit-dobit dia. Tapi cukuplah nak bagi dobit 7 ni dulu. Ada dobit yang lain, ada berkaitan dengan mustahadah, dan ada dobit yang berbaki berkaitan dengan nifas. Semua sekali ada 15. Ada 15 dobit. Cuma satu, bila kita nak kenal perempuan tu mustahadah ataupun tidak, iaitu tengok pada darah yang terakhir sekali. Kalau hari ke-15, 15 hari, 15 malam, hari terakhir sekali, waktu terakhir sekali, nak masuk hari 16 tu, ada darah, maka perempuan tu mustahadah. Perempuan tu mustahadah. Sebab tu kita selalu buat, kita bagi contoh, dia dah 20 hari ada darah. 20 hari ada darah. Direct daripada hari pertama sampai hari ke-20 ada darah. Maknanya di celah-celah ni ada tak hari ke-15? Ada kan? Akhir hari ke-15 tu, nak masuk yang ke-16 tu, 15 hari 15 malam. Akhir hari ke-15 tu kita akan tengok ada darah tak situ? Ada darah. Perempuan tu mustahadah. Adapun kalau akhir hari ke-15 tu tidak ada darah, itu bukan mustahadah. Itu ada masalah alaiha baqiyatut tuhur. Ada? Enggak ada semua. Okey. Perempuan ni keluar darah 1 sampai 12. 1 sampai 12.
Tak payah 20 lah. Berhenti darah 5 hari. Hari ke-17 keluar semula darah. Hari ke-17 keluar semula darah. Baik. Yang ke-17 ni darah apa? Ha? Darah apa? Ha? Yang ke-17 ni keluar darah. Kita dah sebut dah tadi. Nak tengok orang tu mustahadah ataupun tidak, tengok hari ke-15. Akhir hari ke-15 tu. Hari ke-15 tu ada darah tak? Tak ada darah kan? Okay, hari 15 tak ada darah. Maksudnya perempuan ni bukan perempuan istihadah. Bukan mustahadah. Tentu darah hari 17 ni 17 sampai 20. 5 kita katakan. 20 lah. Sampai 20. 17 sampai 20 keluar darah. Baik, 3 hari ni darah apa? Ha? Darah haid. Perempuan ni disebut dalam kitab disebut alaiha baqiyatut tuhri. Orang perempuan ni ada hari-hari berbaki yang dia perlu sempurnakan. Sekarang ni 12 hari, 1 hari sampai 12 hari keluar darah. Lepas tu hari ke-13, hari ke-14, hari ke-15 bersih dah. Sampai ke hari ke-15. Sebanyak-banyak haid berapa? 15 hari ya. Dah lepas dah 15 tu. Habis lah kita dah tak hukum dah darah selepas tu haid. Jadi sekarang ni dia dah mula basuh suci. Maknanya sekarang ni 13, 14, 15 tu waktu suci dia sebenarnya. Sebab dia dah lebih dah 15. 16, 17 baru 5 hari suci. 17 ni keluar darah. Kita nak hukumkan darah yang keluar ni sebagai haid, mestilah tengah-tengah ada 15 hari suci. Berapa hari baru suci? Baru 5 hari. 3 hari sini, 2 hari sini. Baru 5 hari suci. Jadi sekarang ni dia kena sempurnakan baki suci dia. 17, 18, 19, 20. Baru 8 hari. Maksudnya lepas tu suci lagi sampai cukup 15. Ada darah selepas tu barulah dihukumkan sebagai haid. Ada darah selepas tu barulah dihukumkan sebagai haid. Ini disebut sebagai alaiha baqiyatut tuhur. Sebab tu nak tengok mustahadah ataupun tidak, tengok dekat akhir 15 tu. Kalau darah tu muttasil berterusan, akhir 15 tu ada darah, perempuan tu perempuan mustahadah. Maka dikembalikan kepada ke-7 tu. Dia bahagian yang mana satu? Bahagian pertama ke, kedua ke, ketiga ke, yang 7 tu lah. Tapi kalau tidak, dia bukan, tak perlu dibawa ke sana. Yang ni semua darah, kita kata darah kotak lah. Termasuk dalam istihadah tu. Termasuk dalam, dikira sebagai darah istihadah. Tapi dia tak masuk dalam kategori 7 tu. Jadi faham lah? Baik, kita lalu sekali lagi sebelum solat. Qala al-musannif rahimahullah, aqallul haidi yaumun wa lailah wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha. Sebab semua ni benda yang perlu kita faham dan hafal. Sekurang-kurang haid sehari semalam. Ghalibnya 6 hari atau 7 hari. Dan sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Aqallut tuhri bainal haidataini 15 yauman. Sekurang-kurang suci antara 2 haid 15 hari. Wa ghalibuhu 24 yauman, 24 hari, atau 21 yauman, 23 hari. Wala hadda li aksari, dan tidak ada had bagi sebanyak-banyak haid. Aqallun nifasi majjatun. Sekurang-kurang nifas majjatun, seperludahan. Majjah, kita kata seperludahan. Wa ghalibuhu 40 yauman. Ghalib nifas 40 hari, dan sebanyak-banyak nifas 60 hari. Sebagaimana orang haid boleh berlaku padanya istihadah, begitu juga orang nifas boleh berlaku padanya istihadah. Bila darah nifas dia lebih 60 hari, maka dia tu perempuan mustahadah fin nifas. Pun ada 7 suar yang sama. Ada 7 gambaran yang sama bagi masalah nifas. Sekurang-kurang nifas, majjah, seketika ya.
setengah kitab sebut lahzah. Yang ni majjah. Dia kata seperludahan, dan ghalibnya 40 hari, dan sebanyak-banyaknya 60 hari. Ini kita akan sebutkan sedikit tentang nifas, lepas tu kita masuk dalam bab solat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.